أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dengan izinnya dapat kita bertemu lagi pada kali ini dalam siri tazkirah kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Pada hari ini saya ingin membicarakan sedikit tentang pergaulan antara lelaki dan perempuan. Islam agama yang syumul, agama yang lengkap, agama untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat, telah mengaturkan batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan supaya tidak timbul perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Kerana itu Islam mengatur segala-galanya kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pergaulan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT ada berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya dengan apa yang mereka perbuat. Kemudian Allah SWT ada berfirman kepada kaum muslimat juga yang bermaksud lebih kurang, katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, sehingga akhir ayat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina dan menjanjikan api neraka untuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang terkutuk, iaitu perbuatan zina. Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya ia adalah satu perbuatan yang amat keji dan jalan yang amat jahat. Zina itu diharamkan oleh Allah SWT dan ia dikategorikan sebagai satu daripada dosa-dosa besar. Kerana itu jalan-jalan yang membuka dan membawa kepada perzinahan juga adalah diharamkan. Allah mengharamkan lelaki melihat perempuan dengan bernafsu atau dengan syahwat. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang lelaki supaya memelihara pandangan mereka daripada melihat perempuan yang haram baginya dan menjaga kemaluan mereka daripada zina. Begitu juga Allah SWT memerintahkan kepada perempuan supaya menjaga pandangan mereka daripada melihat lelaki dengan berkeinginan, dengan bernafsu, dan memelihara kemaluan mereka daripada zina. Kerana daripada mata turun ke hati. Apabila mata melihat dengan bernafsu atau dengan syahwat atau dengan keinginan, maka hati pun mencita-citakan perbuatan yang terkutuk itu. Sebab itu Allah SWT memerintahkan supaya orang-orang lelaki dan juga orang perempuan memelihara mata mereka masing-masing, pandangan mereka masing-masing. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tersebut dalam sebuah hadis yang maksudnya lebih kurang, pandangan itu adalah satu daripada anak-anak panah iblis laknatullah. Barang siapa yang mengalihkan pandangannya kerana takut kepada Allah, akan diberi kepadanya kelazatan iman yang dapat dirasakan kemanisannya dalam hati. Jadi pandangan ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah anak panah iblis. Iblis menggunakan pandangan dengan pandangan itu akan menyusup ke hati, dan hati mencita-citakan membuat perbuatan yang keji dan terkutuk, perbuatan mungkar. Jadi seseorang yang dapat memelihara pandangannya daripada melihat
perempuan yang haram baginya dengan bernafsu atau dengan syahwat atau dengan keinginan, Allah SWT akan memberi kepadanya kelazatan iman yang dapat dirasakan kemanisannya di dalam hati. Apabila kita dapat menjaga pandangan mata kita daripada melihat perempuan yang haram bagi kita, perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang hilat, dengan bernafsu atau dengan syahwat, dengan keinginan, maka Allah SWT akan memberi kepada kita kelazatan iman dan kesedapan membuat ibadat. Tetapi apabila mata kita banyak digunakan untuk melihat yang haram, melihat perempuan ajnabiyah, perempuan yang hilat, perempuan yang bukan mahram, dengan penuh bernafsu, dengan syahwat, dengan keinginan, maka kita akan jadi malas beramal, malas beribadat, malas bersemayam, malas berzikir, malas nak bangun qiyamul lail. Sebab mata kita dah dipenuhi dengan melihat yang haram, dan kemaluan pun dan nafsu pun telah naik membuak-buak. Nafsu pun telah naik membuak-buak. Nafsu pun telah mencipta-ciptakan, membuat perbuatan yang keji itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah SWT beritahu dalam Al-Quran bahawa Allah mengetahui khianat segala mata dan apa yang tersembunyi dalam hati. Khianat segala mata itulah mata-mata yang khianat. Khianat segala mata ialah mata-mata yang khianat, yakni mata-mata yang mencuri, melihat yang haram, iaitu melihat perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan haknya, yang bukan miliknya, dengan penuh bernafsu, dengan penuh syahwat, dengan penuh keinginan. Allah mengetahui khianat segala mata dan apa yang tersembunyi dalam hati, iaitu cita-cita untuk mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kerana itu Nabi SAW melarang kita supaya jangan duduk berdua-duaan dengan perempuan, kerana tidak berdua seorang lelaki dengan seorang perempuan, melainkan yang ketiganya syaitan. Syaitan itu akan masuk dalam hati lelaki itu dan juga hati perempuan itu, supaya keduanya melakukan perbuatan yang terkutuk, iaitu zina. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah di dalam Islam tidak adanya pergaulan bebas. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pergaulan bebas, kerana pergaulan bebas itu membuka kepada pintu maksiat, iaitu zina. Kerana itulah pergaulan bebas ini diharamkan oleh Islam. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, yang tidak ada ikatan nikah, adalah diharamkan oleh Islam, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ia membuka pintu-pintu maksiat. Kerana ia membuka pintu-pintu maksiat, iaitu zina, perbuatan yang amat terkutuk dan amat terkeji. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hendaklah kita menjaga pandangan mata kita dan menjaga pergaulan kita, supaya kita dapat menghindarkan diri daripada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, yang boleh membawa kita kepada kancah perzinaan. Allah SWT tidak berkata kepada kita jangan berzina, tetapi Allah beritahu jangan kamu menghampiri zina. Sekian tazkirah ringkas saya pada hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.